Okey, seterusnya ni saya akan bercakap ahead yang tadi semua yang dah lepas dan yang perlu kita laksanakan segera. So kita balik kepada yang saya katakan hari itu, kita masih maintain at the moment lah, unless nanti fasilitator kita akan cadangkan perubahan kepada nama dan sebagainya, branding. But at the moment kita masih menggunakan this plan, dan kita fokus now is on the phase 2. 2015 next year until 2017. Tahun ni pun nanti kita tengoklah sama ada berubah atau tidak berubah. So this plan has been started. The proses dah mula. Kita dah ada fasilitator bermula daripada bulan 5. Ni jadual kita dah start bulan 5. Semalam kita ada, ni Cik Azham update ke ataupun asal? Asal, update lah. Update sebab saya tengok kalau inilah yang asal, very good lah in term of project management. Sebab kita masih maintain date kita kan. Tapi saya believe dia dah ubah memang asal date dia. So tahniahlah kepada tim. Sebab apa? Maintain this date kita boleh ikut jadual. So this is very good project management to me lah. Sebab apa? Date asal kita set 8 hari bulan 9 kita ada apa nama? Kita punya town hall dan we did semalam. So to me it's very excellent apa nama project management sebab kita manage to maintain this jadual. So yang telah berlaku, just to recall, kita ada input daripada Profesor Saleh. Profesor Saleh is now working with KPM as consultant dalam blueprint, the big ideas yang akan dikeluarkan nanti. Kita juga mendapat perkongsian daripada Profesor Yusof Bakar, also consultant to kementerian, dan kita mendapat input direct daripada Dr. Ghazali daripada EPU. So semua ini telah kita compile, kita melihat all the scenarios berdasarkan kepada apa yang diberi oleh mereka. At the same time, kita ada lab berdasarkan kepada task force yang telah dibentuk, dan lab ni sedang berjalan, dan itulah selepas lab ni dah selesai. Yesterday we had this town hall meeting in JB. I think walaupun participation tu not that excellent lah dari segi numbers, but I think I was told the ideas, the discussion, the points raised, the concern, I think probably katanya yang pertama kita buat di UTM is town hall meeting on our our goals. Alhamdulillah. Thank you kepada kita punya fasilitator yang hebat-hebat lah, insyaAllah. Jadi selepas ini akan ada management retreat di mana kita akan compile lagi sekali all these point yang ditimbulkan di sini, dan after that kita akan ending dengan LPU retreat macam biasa, dan insya-Allah akan keluarlah buku untuk 2015 dan seterusnya lah. Is global plan fasa 2. Hopefully insya-Allah, dan of course banyak benda-benda baru yang akan berlaku. We have to think differently. We have to make some of the move will be very bold. Hopefully lah, I don't know. Bold tak bold relative lah Tengok berani ke takut Pada orang yang takut mungkin bold lah kan. Pada orang yang berani mungkin tak bold lagi. So insyaAllah we will follow this jadual, dan again saya kena appreciate Cik Azham and the team yang menjadi sekretariat melaksanakan perkara ini. Dan sebelum kita pergi kepada yang lanjut, antara yang benda yang kita kena ambil kira dalam plan global ni adalah ini komen daripada EPU yang dikongsi oleh Datuk Asmah ketika bermesyuarat dengan NCNC. Inilah, walaupun ni kita tak bersetujulah 100%, because EPU pun nampak gayanya perception jugalah. Dia dapat daripada public perception, dengar daripada mungkin ramai orang-orang yang bercakap, but tak ada fakta yang tepat lah, yang jelas. Sebab apa? Bila dia kata dia melabur 21%, 5% saja untuk IPT. Sedangkan IPT almost, kalau kita tengok sekarang ni, IPT kena solve semua problem. Bahasa Inggeris pun IPT kena solve, kan? Which is not that fair lah kot. Dan bila katanya ada orang buat kursus 6 bulan boleh jadi menjelma student yang lain pula kualitinya. Kita buat 4 tahun, dia kata tak ada apa-apa berlaku kan. Student tak pandai lah, student tak boleh bekerja lah, tak pandai nak bersembang, tak pandai nak communicate, bahasa Inggeris problem. Tiba-tiba ada orang ambil 6 bulan, it's total transformation. Kita pun macam tak percaya juga kan. Tapi tak apalah, I think that's a challenge, we have to do it. So inilah komen daripada EPU.
This one memang berlaku belanja mengurus. Quality, ya ni dia melihat kepada U21, ada dokumen on U21, inilah yang dipegang oleh EPU. Melihat kepada model-model baru U21 ini yang kita ada ni fokus kepada Australian University. Yang dia tak cerita banyak juga, yang dia cerita banyak. Yang dia tak cerita contohnya, nanti Fazlan fahamlah kot dah pergi Australia kan. Dia kata Australia akan menggunakan 90% sekarang. Targetnya kan daripada own fund. Mana government akan reduce 70% kot Tapi dia tak sebut, dia Australia yurannya bebas. Universiti boleh naikkan yuran 90% daripada income universiti daripada yuran. Kita income daripada yuran only 20 million. 80 70 juta. About 10% daripada overall operational budget. Dan kita tak boleh naik yuran. Itu antaranya lah. So sometimes tak boleh ambil sangat satu benda, kita terpaksa buat benda-benda yang mungkin tak possible pun. Okay, ini daripada EPU. Okay, dia keluar pula, sepatutnya ada animation man, tak keluar animation, dah terkeluar terus. Tak apalah, boleh lupakan yang merah ni. Okey, tengok ini. Dia berkongsi dengan kita tentang projek pembangunan. Sebenarnya projek pembangunan ni memang secara umum berlakulah. Di UTM pun berlaku kelewatan. Semua projek kita lewat. Tak ada satu projek kita pun yang tak lewat. Semua projek kita ada masalah kualiti. Tak ada, saya rasa tak ada satu projek yang clean. Cuma tak ada, alhamdulillah di UTM tak ada projek yang melebihi kos. Itu memang kita rasa satu benda yang okeylah. Dan tidak ada satu pun projek kontraktor yang kita terminate. Itu je lah kot dua yang kita rasa boleh kita sebut. Tapi macam-macam masalah. Saya duduk 3 tahun, 4 tahun manage projek. Saya rasa memang banyak benda yang kita nak cerita kat orang, orang susah nak faham. Susah nak faham. Even saya duduk dengan ICU pun, lalas saya cerita-cerita dengan ICU, dia kata dia pergi cerita sendiri dengan KSN. The real issue in project management. Dia project management yang masalah ni, bukan masa kita manage projek sahaja. Tak tahulah Tan Sri kalau saya boleh share. RMK 9, kita mula take off projek pada 2008. Dia kira, pada EPU, pada ICU, dia kira 2006. Dia kira 2006 dia punya kalender. Kita boleh mula projek 2007, 2008. Why? Because dindong-dindong. Itu dia tak kira, yang dindong 2 tahun, dia tak kira. Dia kira projek start 2006. 2 tahun dah rugi. Datang projek, appoint kontraktor, kos turun. Kecilkan skop, dia kata. Konsultan pergi balik, patah balik, buat lain. So benda ni kita tak boleh nak cerita. So sebab tu saya kata tadi, apa-apa pun the ecosystem. So sorry lah, saya insyaAllah kami sedang finalize. Saya harap penerbit boleh bantu saya segerakan. Kita tulis satu buku tentang project management yang kita buat untuk RMK 9. Saya rasa dalam masa sebulan ni boleh siap dah kot. Saya dah tengok final version tu. Kita nak cerita dalam buku tu problemnya. Dan itulah isunya. Banyaklah, saya rasa kalau saya cakap project management satu hari tak habis nanti. Tapi the problem, okay, ini daripada EPU kelewatan dan sebagainya. Tapi kita kena ingat bahawa audit negara akan datang UTM bermula 22 September. Itu date yang diberi kepada kita. Kali ini giliran UTM lah diaudit perolehan. Dan kita menyangka dia akan fokus banyak kepada perolehan projek. Jadi doalah banyak-banyak supaya dia tak nampaklah sangat benda-benda yang too glaring dalam proses. Walaupun kita rasa kita we have done our best lah. Contohnya make sure kita ikut semua peraturan. Kalau tak ikut pun kita paling akhir kita dapat lah juga. Contoh saya cerita lah. Untuk bangunan Razak School kita buat VO 4 million without first get the approval from MOF. So masuk meeting jawatan perolehan A, dia kata tak boleh. Kenapa you buat 4 juta PO tanpa kelulusan MOF? Saya kata kalau saya tak buat, saya tak beri kelulusan, tak proceed, projek akan terminate. Kalau kita buat project termination, lantik kontraktor baru, kos akan naik. So I use my discretion, kita bagi jalan. Pergi ke jawatan kuasa perolehan B, jangan ikut jangan ikut, benda ni bukan praktis. Jangan esok kata NC buat, you all buat semua. Kita pergi kepada kaunselor A, dia kata pergi MOF dengan berbagai-bagai, orang kata apa, slight threaten lah, kata kemungkinan MOF tak lepas. Tapi kita bagi justifikasi
kronologi dan sebagainya lepas, alhamdulillah. So 4 million ke MOF, dan benda ni recorded lah, sepatutnya dia tak komen lah, sebab apa, dah close kan, bukannya benda yang terbuka. So tapi saya rasa yang penting sini perolehan, dan pastikan RMC peralatan dan sebagainya, make sure jangan rekod dikemaskan, jangan nampak barang tak ada, duit apa dah bayar, barang sampai belum buka, ataupun tempat tak ready. Ini semua bahan-bahan yang boleh di pick up. Macam di pick up di UMT, bot tak boleh jalan, kan? Dia kata bot tu tak memenuhi spesifikasi dan sebagainya. Bila dia pergi deeper, then macam-macam dia jumpa. So kita harap tak berlaku di tempat kita lah. Saya doakanlah bersih, dan tidak ada, kalau boleh kita nak dia rekodkan, mungkin kita ada best practice ke apa ke, insya-Allah. Kita doalah, I think we can do it. Okey, satu lagi perkongsian daripada EPU ialah inilah tadi. Sebab apa saya bercakap ni dalam konteks global plan kita sekarang, U21, untuk kita lihat. Sama juga, ini samalah, outcome, people oriented, high tech, high touch, lepas tu demand driven, cost effective, semua-semua ni lah, system transformation, rebranding. Branding memang saya akan fokus, insya-Allah. Prof Mas, hari-hari kita kena jumpa on branding. Kita nak everyday UTM nampak cantik, nampak kemas, nampak bersolek. Saya cakap Prof Mas, to me branding macam orang bersolek lah tak? Pagi-pagi nampak kemas, bersih, orang masuk kampus rasa very inspiring environment. Apa lagi? Anything yang akan bagi positive energy. So kerjanya adalah kerja korporat, tapi untuk semua orang lah. Korporat akan bantu jadi konsultan, tunjukkan apa yang kita ada. Contohnya Taylor's College baru ni, bila dia dapat anugerah akademik, dia elan apa dalam surat khabar? Dia elan methodology of teaching. Macam-macam dia bagi brand, team teaching lah, apalah, tapi semua brand dia cantik. Kita pun ada, saya rasa kan, PBL ada, lab PBL ada. Tadi saya tengok macam Starbucks, tapi tengok rupanya Pro Hasan, nanti Starbucks tak boleh saman kita ke tu? Tengok dari jauh macam Starbucks. Sebab dulu ingat tak, satu McDonald dia saman apa? Kari, Mac Curry kan? Because dia kata guna lebih kurang sama. Saya tadi tengok Starbucks ke kat sini. Rupanya tengok venture apa dia panggil, Creation. Kita ada. Banyak benda yang kita ada tapi kita tak tonjolkan. Kita tengok Unita, bila dia elan kemasukan, dia elan apa? Dia elan new method in delivering. Dia elan benda-benda macam tu. Kita masih mungkin tradisional lah. Kita ada Student Innovation Center. Banyak benda dalam tu, tapi mungkin saya tak pastilah sama ada tak dalam marketing tools kita. Tunjukkan ada Student Innovation Center. The only one in Malaysia untuk undergraduate dan juga postgraduate. Kita branding lah. I think Prof Mas, kita kena transform in branding lah. Tunjukkan. Sama juga EPU dia tak nampak ada impact pada ni, simply because kita tak tunjuk. Kita tak pandai lah sebab kita mungkin berpegang kepada peribahasa Melayu dulu kan. Telur sebiji reyuh sekampung. Mungkin kita berpegang, kita tu humble, kita simpan banyak benda. Bila orang ni baru kita tunjuk, ada. Orang tanya ada. Padahal kita tak ditunjukkan. So we have to rethink of the branding. Dan juga banyak benda. Saya tengok saya sendiri banyak. Saya guna Facebook VC tu, banyak benda yang saya share kan. Gunakanlah medium yang ada lah, insya-Allah. Macam-macam lah. Saya rasa it's a lot of things can be discussed, dan hopefully kita akan cover dalam global plan kita, dan kita akan mantapkan, insya-Allah. Dan insya-Allah dalaman sendiri kita boleh buat. Kita akan ada flagship, akan study the impact of UTM kepada macam-macam lah. Kita duduk kat kampus Kudai pun I think big impact kan. Daripada harga rumah berapa ribu, sekarang dah berapa ratus ribu kan. I think that's a socio-economic impact. Orang tak nampak. Orang tak nampak. So we have to do it for our own lah, insya-Allah. Okey, ini juga yang disebut dalam slide itu, di mana kita ada eliminate, kita ada reduce, apa yang kita akan raise, apa yang kita akan create. Kita kena share lah nanti, insya-Allah.
Seterusnya, ini pun the latest statement by PM, di mana dia kata university kena ada 4 main task. Kat sini dia kata create knowledge generating center, manpower to carry out and fulfill country's vision, generate capable and qualified manpower to face global competition, innovative solutions to industries. InsyaAllah kita doakan, insyaAllah hasil kerja kita juga bersama IBS dengan bekas mantan BC kita KSU2, InsyaAllah di UTM kalau jadi kita akan menjadi tempat penubuhan satu pusat dipanggil private public research network. Duitnya daripada kementerian melalui kementerian, katanya akan di-announce oleh Datuk Najib semasa bajet. Kalau jadi juga kita akan sign MOU dengan MTDC. Cuma nak sign tu jauh sikit, dibawa kita pergi New York kalau jadilah. Tu tengah duk pusing-pusing lagi lah. Tapi saya rasa dia sebut ini melalui poin yang keempat ni, innovative solution. Ini dia dah bersebut lah, maksudnya dia dah sebut. So I think in the budget akan ada, I think big budget, kata few hundred million yang akan diberikan. Prof Hassan terlibat dalam di pilot dari itu dengan Daigo Kumin. So dia duduk di UTM, so kita kena ambil betul-betul lah peluang ini insya-Allah. Okey, mengambil kira senario tadi, mengambil kira juga I think a lot of publication discussion now on the governance reform, University of the Future, the avalanche is coming dalam higher education. That's why berat sebenarnya kerja kita di universiti. Semua kena bekerja berat, bekerja keras sebab kita menggalas satu tanggungjawab negara yang sangat besar. 800 million ataupun kita ambil 1 billion lah kalau dengan bajet pembangunan, maybe 1 billion per year we spend the taxpayers money. So kalau kita bagi dengan 5,000 orang, seorang dapat berapa Kalau 1 billion bagi 5,000 staff. So kita masuk, kita memegang setiap orang 20 million. Betul Benda hari? Each one of us pegang 20 million taxpayers money. Kita bayar, saya rasa saya sampai pencen pun takkan bayar cukai 20 juta total kan. That's imagine the amount of money, the amanah yang kita pegang kalau kita translate in term of duit. It's not easy. It's not easy. Akan ditanya dan sebagainya. So with all this background, yang dia conclude kat sini ialah deep, radical and urgent transformation is required. Ini merupakan bunga-bunga lah kepada global plan kita insya-Allah. Kita start condition our mind ni bulan 9. Jadi apa yang saya jumpa rakan-rakan saya di kalangan dekan-dekan, pentadbir dan sebagainya, saya dah menyebut bahawa don't expect something yang lebih relax daripada sebelum ini. Kalau sebelum ni kita kelang kabut, komplain macam-macam, penat dan sebagainya, we will continue with that, even harder. But I think ada formula dia, ada penawar dia insya-Allah. I think ada penawar. Mana boleh kan orang kata apa, ramai orang kerja yang lebih hebat pun okey kan. Orang bisnes yang gadai rumah, gadai habis semua. Ada kawan saya bisnes dia kata gadai rumah mak mentua. Pun sampai peringkat itu, but they survive. Kan? Kita, I don't think kita akan gadai apa-apa Puan Syarifah. Kita tak akan gadai, kita banyak harta. Kita sit, kalau Prof Haslan kata we sit on the gold mine. Tanah kita bernilai berbilion-bilion ringgit. Kita belum bankrupt insya-Allah, dan tak akan bankrupt lah insya-Allah, selagi kerajaan support kita. So jangan fikir sangat orang kata apa susah. Ada yang datang pada saya hari tu, dia kata kami duit dah tak ada, apa nak buat, tak boleh buat apa, dia kata. Ini yang kita kata entrepreneurial mindset. Banyak benda yang kita boleh buat. Tenaga kita percuma kan, makan sikit je. Untuk beri tenaga kena makan sikit kan, ataupun kena pergi sukan sikit. Then after that energy kita free kan, otak kita free. Apa lagi, disiplin kita free, tak payah bayar. Cuma nak tak nak je lah. So jangan fikir orang kata apa, oh habislah kita kan, kerajaan tarik balik duit. No. Dan kerja makin berat. Tak, insya-Allah. I think kerja kita masih lagi. Saya diberitahu tadi kalau bank-bank mesyuarat tengah malam. Kita tak mesyuarat tengah malam lagi. Mungkin bengkel adalah sampai pukul 11, 12 kan. Tapi insya-Allah I think we can do it. The way kita buat sekarang pun dah boleh. Just mungkin a little more effort, sinergi yang lebih
Kita buat plan betul-betul. Dan insya-Allah saya bercakap juga kepada rakan-rakan saya, bila kita buat plan kali ini, kita pastikan plan yang kita letak tu akan boleh kita buat. Akan boleh kita buat. Kita tak nak 100, kita tahu 10 tak boleh, apa 99 tak boleh buat, kita tulis juga, tak ada. Kita akan tulis benda yang kita boleh buat. Insya-Allah. Okey, ni baru nak tunjuk muka-muka yang orang kata apa? Kita apply apa yang kita katakan prudent resource management. Even dalam big plan kita. Semua free Free Dato'. Dan kita menggunakan big brains yang available di universiti. Profesor Hassan. Sorry Profesor Hassan, the moment I capture you dengan handphone. Tidak ada niat lah. Okey. Prof Awal pun dengan handphone juga. Prof Zainal, Datuk Zainal, Datuk Tan Sri Zul, PM Dr. Arifin dan Cik Azham, the key secretariat, dan Miss Tan. Sebenarnya PMO kita sekarang ada moment 2 orang saja yang melaksanakan kerja-kerja yang berat inilah. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih komitmen yang ditunjukkan oleh fasilitator bersiri 5 daripada bulan 5. Belum habis lagi. Besok ada town hall meeting di sini pula. It's not, I know, not easy task, tapi I think yalah, satu-satu kita bagi tepukanlah kot kepada mereka supaya bersemangatlah insya-Allah. Saya sendiri I think my involvement at the moment mungkin 10% saja dalam proses ini. Sebab kita nak kalau boleh datang daripada semua orang dalam UTM insya-Allah. So orang KL pastikan besok datang ke town hall meeting. Tengok apa yang kita sedang plan dan berikan pandangan. Saya tak ada insya-Allah, so you can freely talk anything. So tak ada isu. Dan tak direkod Ada rekod dah? Tak ada kan, Azam? Direkodkan untuk tujuan apalah, documentation, insya-Allah. Jadi semalam Tan Sri Zul bercakap, ada 3 poin dia kata kalau nak berjaya dalam plan kita, leadership, clear goals dan culture. Tapi saya tambah 2 lagi, of course kita kena bersetuju juga dengan vision and mission kita, dan juga resources mungkin duduk dalam culture. Mungkin kita kurang duit, ada masalah sedikit tentang fund dan sebagainya, but saya rasa kita ada very strong, very capable human capital. Kalau belum capable, kita akan buat program-program khas untuk tingkatkan kompeten dan sebagainya. Akademik kita pun ramai, insya-Allah kita akan dalam salah satu plan global yang kedua ni, second phase ni, ialah kita akan really nurture the talent. Ambil betul-betul, buat betul-betul supaya mereka ni menjadi more Fauzi. Sorry lah Profesor Fauzi. In my personal communication dengan Profesor Fauzi, bila saya congratulate dia, saya kata we need more Fauzis in UTM. And I think we can do it. Ada Profesor Fauzi? Sorry lah, reveal our personal communication. We need more Fauzis in UTM insya-Allah. Of course kita nak Profesor Fauzi lebih menonjol, lebih ke atas, dapat mungkin Nobel laureate dan sebagainya. But kita nak lagi ramai Fauzi in UTM. When I think we can do it insya-Allah. Through proper planning dan juga implementation. Resources DNA ni, culture kita, banyak orang kata perlu kita tukar DNA yang kita ada. InsyaAllah I think we can change it to suit orang kata apa, keperluan sekarang. Simple je. Saya rasa dalam banyak kerja, tugas ni, banyak kerja yang sebenarnya senang. Cuma kita yang susah-susah. Kenapa jadi susah? Salah satu yang jadi susah, kita tak communicate. Ini culture. Kan? Kadang-kadang bila satu call je selesai banyak masalah. Tapi bila selagi kita tak call, kita merungut seorang-seorang. Orang tu tak tolong, orang ni tak tolong. Tapi I think with one phone call settle. Dan we cannot stop communicate. We cannot stop communicate. Walaupun dalam keadaan susah, sukar, malu, marah dan sebagainya. Kita nak kurangkan meeting. Semalam ada dalam town hall meeting, sebab dekan bagi tahu, dia kata banyak sangat meeting. Saya tak tahu kenapa dekan banyak sangat meeting. Saya tak banyak meeting. I don't have that many meeting. This is very serious. Dia joke-joke juga, tapi I don't have that many meeting. Tapi dekan kata dia banyak sangat meeting. Mungkin dekan kena jawab banyak orang kan. Satu. Saya mungkin jawab pada LPU dengan mungkin menteri, saya tak tahulah kan, yang KSU. I don't think. Dan cara kita manage meeting, sebab tu saya dah minta bincangkan pendaftar. Ada satu kerja, jangan banyak meeting. Buat. Dan that's the, kadang-kadang kita kata empowerment. Orang yang buat tu, dia kena rasa dia ada power lah.
Cuma jangan dia salah gunalah. Kan? Terlebih power pun tak boleh, tapi overpower. Empowerment. Sebab tu benda-benda macam ni kita kena tingkatkan segera. Rasa ada ada empowerment. Bila diberi tugas patutnya seorang dah boleh buat semua benda dah. Katakan kita buat satu kertas. Satu kertas tu dia kena rujuk lah. Rujuk sana, rujuk sini, refer sana, cari fakta sendirilah. Janganlah bila cari fakta call orang tu, call orang ni, semua seorang. Tak boleh lah. Kan? Ada benda yang kita boleh buat sendiri. Jadi tak payahlah panggil meeting, koordinate data macam mana. That's what I think yang mungkin buang masa sikit lah. Ataupun gunakan masa lebih. Sama juga kadang ada ego. Ego pun penyakit jugalah. Baru ni ada komplain. Ada satu, biasalah, minta maaf kita di kalangan profesor ni kadang-kadang tu saya rasa kita kena, DNA kita kena betul lah. Kita kena appreciate semua orang, pemandu ke, kerani ke, yang jaga kuda ke. Semua orang kita kena hargai. Mereka ni adalah manusia-manusia yang ada jiwa, ada hati, ada perasaan. So banyak kes lah kita jumpa kadang-kadang bila berlaku apa-apa silap, kita akan salahkan pemandu. Saya harap benda ni akan diubah segera. Dalam kes ni kita tersang semak profesor dia biasanya pandai tulis panjang kan. So, bila kita dengar dia ada set of the story lain sikit lah, ubah sikit ataupun different story. So I think this ego. Dan ego ni kadang-kadang banyak masalah. Dan especially kita sebagai leaders, kalau boleh kita elakkan ada ego. Ego ni kadang-kadang macam saya. Contoh saya lah. Kalau kita meletakkan terlalu tinggi barrier, kadang orang tak boleh nak jumpa kita. Bila orang tak boleh jumpa kita, banyak kerja kadang-kadang terbantut, terlewat. Kenapa tak boleh buat, saya tak boleh jumpa orang ni, tak boleh jumpa NC, tak boleh jumpa. Ni kadang-kadang ego. So, this is very frank lah. Saya harap kita terima hakikat. Ataupun kita sendiri tak boleh ditegur, tak boleh nak menerima pandangan dan sebagainya. Tu DNA lah saya rasa. Kalau kita boleh buatlah satu keadaan di mana kita, the focus is to deliver, the focus is to complete our job, the focus is to achieve UTM punya target. InsyaAllah we can make it something different lah, insyaAllah. Anyway, I think macam saya sebut awal-awal tadi, to me UTM so far alhamdulillah, paling tidak saya tak terasa sangat lah apa-apa yang disebut saya tadi lah. Maksudnya very very good lah. Kita boleh deliver dan sebagainya. Okey, sebelum saya tutup, ni saya selalu tunjuk sincerity, integrity, accountability. Yang ni saya katakan penawar tadilah. Sakit-sakit macam mana, penat-penat macam mana pun, I think kalau kita ada these three element at least, dia menjadi self healing lah. Balik rumah boleh tidur. Kalau tak ada benda ni, mungkin balik rumah duduk pening kepala. Banyak benda tak selesai. Dan tidur lama sikit tak apa kan. Destiny in life, I think the big picture. Apa yang kita buat untuk UTM, but I think we have our own destiny. Dan kita akan disoal di sana lah, insyaAllah. Dan saya selalu ulang benda ni. Kita yang boleh menentukan our destination, sama ada kita boleh capai ataupun tidak. Sebelum saya tutup, cuma nak ingatkan satu benda tentang research budget. Saya rasa tak ada tunjuk tadi, ada satu slide yang saya miss. Pemberian budget RU pada tahun depan very very much depend kepada how much we can spend with our money at the moment. So tolong saya dah cakap dengan Profesor Azrai, saya nak cadangkan siapa yang tak boleh spend, kita kena ambil untuk kita spend mana-mana yang boleh spend. We cannot allow researcher untuk simpan dengan mengatakan bahawa mereka akan guna. Sebab apa? Otherwise kita akan sacrifice the whole UTM bila dipotong duit RU kita, insyaAllah. So itulah yang saya miss untuk sebut. Tak jalan dah. Kenapa habis man? Gelap ya. Satunya ada thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk NC atas ucapan itu tadi.